Kalau orang perempuan pula, sekejap saya tunjuk orang perempuan. Encik tolong tengok. Okey, kita orang perempuan kan, samalah saya berdiri. Lepas tu kita turun lutut dulu kan. Lutut. Lepas dah lutut kita turunkan tangan kan. Tangan ni biar muka kita antara dua tangan. Muka kita kat tengah ni. Boleh je, tak ada masalah. Yang tangan kat sini tak ada masalah. Tapi di antaranya yang disebut menurut riwayat, Nabi meletakkan wajahnya di antara dua tangan. Nabi meletakkan wajahnya di antara dua tangan. Ini tangan, ini wajah kita. Jadi macam ni. Orang lelaki jadi macam ni. Orang perempuan rapat. Kalau kita buat macam ni, kalau kita bawah kepala ke atas, kita akan rasa macam bahu ni tak lega tau, macam terkepit gitu. Tapi bila kita buat begini, kita akan rasa ni, tangan kita ni boleh je letak atas lutut ni, macam ni. Dengan cara macam ni, kita boleh sujud dalam tempoh yang lama. Sebab bahu kita relax, belakang kita relax, kita tak rasa macam kita tengah cover something. Macam tu lah. Subhanallah. Jadi dalam keadaan situasi begini, nampak ya? Okey, masa kita sujud, jari jemari tu kita boleh rapat, bukan buka macam ni. Tapi masa rukuk, jari jemari kita sedikit terbuka, pegang lutut tu. Tapi masa sujud, masa duduk antara dua sujud pun rapat. Masa sujud pun dirapatkan supaya jari kita semua hadap kiblat. Jari kita semua hadap kiblat. Jadi kita pun sujud. Subhanallah. Kaki kita belakang pun bukan rapat. Dua kaki belakang bukan rapat, terbuka, lepas tu lipat sikit jari. Gitu. Subhanallah. Jadi tangan ni saya dah sebut tadi, kalau berlapik pun tak apa, tak berlapik pun tak apa. Jadi tak payah, ini bukan melibatkan sah tak sah solat ni. Kat mana kedudukan tangan. Orang dah biasa kat bawah dia macam ni. Ada yang biasa macam ni, ada ni. Ada yang kata, ustazah saya orang perempuan tapi saya ada masalah lengan ni, saya kena kepak. Jadi saya kepak macam lelaki. Sah tak? Sah. Jawapannya sah. Sah. Tuan-puan sekalian, asalkan tangan kita ni duduk atas tempat sujud. Berlapik tak ada masalah. Tapi kalau tak berlapik, itu sunat. Berlapik. Bahagian siku kita ni boleh luruh, boleh. Lepas tu saya tak boleh luruh, saya sakit, saya kena kepak macam lelaki. Sah solat. Tak ada masalah. Jadi yang penting 7 anggota sujud tu, masa kita sujud memang duduk di tempat di bawah. 2 kaki, jangan kaki belakang tergantung-gantung. Siapa yang tak boleh lipat, asalkan kaki tu dah sengit-sengit dah semua. Ya, semua sedang tengok 9.5 dekat 10K. Rupanya memang orang perlulah maksudnya belajar. Walaupun kita rasa macam perkara ni semua orang dah tahu, tapi sebenarnya untuk refresh balik, untuk check balik, kena faham ya apa yang wajib. Rukun solat 7. Tetapi perbezaan, yang ni tangan gini, tangan depan sikit, tangan kepak tak kepak, apa semua tu, itu tidak menjejaskan sujud kita. Kena tahu 7 anggota itu wajib berada di bawah serentak. 2 kaki belakang, 2 lutut, 2 tangan dan 1 dahi. Saya nak pergi kepada bahagian kaki. Kita fokus bahagian kaki dulu sekejap. Sahkah sujud tanpa menegakkan kaki? Sebab ada orang, macam saya tunjuk tadi, dia tak mampu nak tegakkan kaki belakang dia dengan lipat tu. Dia kena leweh gitu. Faham tak leweh? Cuba encik tunjuk leweh ke belakang. Kaki tu macam saya tunjuk tadi, encik kan buat tegak. Tapi ada orang dia ke belakang gitu je, leweh gitu je. Okey. Sah tak? Okey, cuba sujud encik. Okey, encik tegak tu. Okey, ni kira tegak lah ni, tapak kaki tegak ni kan. Ni tapak kaki tegak. Tak. Inilah kalau ikutkan jari kita. Saya ni duduk depan kamera, harap nampak ya tuan-puan sekalian. Okey, nampak? Ini lipatkan jari ni. Tapi ada orang leweh, tak tahu nak guna ayat apa. Dia ke belakang macam tu. Dia macam tu, faham tak? Jadi jari dia ni tak ngadap kiblat. Jari ni ke belakang, berlawan pula. Sebab dia kata kaki dia sakit, dia tak boleh nak tegak macam tu, tak boleh nak buat tegak. Yang afdal tegak macam ni lah. Belakang tegak, lepas tu jari ke depan. Okey, alhamdulillah. Dah batal wuduk lah.
Batal dah wudu. Tak boleh sujud dah ya. Okey, baik. Encik, ini saya buka ni Ustaz Zulkhairi menerangkan sahkah sujud tanpa menegakkan kaki. Okey, subhanallah. Mazhab Syafi'i daripada Dar Iftat negara Jordan, asasnya anggota sujud ada 7. Okey, subhanallah, sebagaimana hadis Nabi menyebutkan tentang 7 anggota. Ulama khilaf adakah kita wajib merapatkan hidung. Jadi jumhur ulama, solat kita sah jika tak rapat hidung. Masih sah kalau hidung kita berlapik ataupun tak rapat. Ada orang masa sujud, ya betul. Contoh masa sujud, ini contoh tempat sujud. Dia sujud dahi saja. Ada orang rapat dengan hidung. Jadi persoalan sama ada rapat ataupun berlapik. Ada orang, dia tak ada lapik, muka dia tak ada pakai mask, tak ada pakai niqab, tak ada lapik. Tapi dia hidung tu tak sentuh tempat sujud, cuma dahi je. Sah ke tak? Sah. Tapi kalau dapat buat kena juga walaupun berlapik ataupun tak, maka itu sunat. Faham ya? Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi asasnya khilaf adakah wajib merapatkan hidung. Menurut pendapat jumhur ulama, solat kita sah jika tidak rapat hidung. Jika rapat, itulah tanda kesempurnaan sujud. Jadi masa kita sujud, sama ada hidung tu berlapik dengan mask ataupun berlapik dengan niqab, tapi kita boleh rapatkan hidung di tempat sujud, itu menunjukkan kesempurnaan sujud. Tapi kalau tak rapat, hidung tu macam keawangan, dahi je rapat, tetap sah. Faham ya, muslimin muslimat? Kita wajib merapatkan sebahagian besar dahi ke tempat sujud. Jika ada beberapa helai rambut dan sedikit hujung tudung atau kopiah melindungi dahi, dimaafkan. Kita dah sebut daripada awal yang tu. Kan, kalau rambut lelaki panjang, lepas tu ada terhalang, tapi ada juga sebahagiannya dapat lagi cecah, maka sah. Sama juga anak ni, kita sebutkan tadi. Bukan semua dahi kena. Tapi kita dah ada anak rambut, ada rambut semua, kita tutup, tapi masih ada bahagian yang kena. Ataupun pakai kopiah pun sama. Orang lelaki ke kopiah kan, bukan semua dahi dia nampak. Jadi ada masa sujud tu, ada sebahagian masa sujud tu sujud atas kopiah, tapi ada lagi dahi yang cecah tempat sujud, maka sah. Kita wajib pakai jubah semayang. Pakai jubah, jadi Boleh perempuan. Perempuan waktu solat pakailah jubah ke, baju kurung ke, baju kebaya ke, bahkan pakai seluar ke, pakai dengan syarat. Tu kata tak ada pakaian khusus, dengan syarat. Dengan syarat pakaian itu menempati syarak. Longgar, tidak ikut bentuk badan, tak nipis, tebal dan menutup aurat dengan sempurna. Sebab itu hari ini kita nampak orang solat kan dengan pakaiannya. Kalau dulu, kalau kita jumpa memang pelik lah bagi kita. Tapi sekarang dah biasa kan, kita tengok orang solat dengan pakaian tu. Saya pun biasa kadang tu tak bawa telekom, solat macam ni je lah. Baju kurung, pakai baju kurung solat. Boleh tak? Kan baju kurung berbunga-bunga Ustazah. Boleh ke? Boleh. Tapi memang sangat cantik, sangat comel kalau kita pakai telekong. Lagi-lagi sebab tujuannya tidak mengganggu pandangan kalau solat berjemaah. Kan kalau pakai dengan corak itu, ini jemaah pun tertarik, boleh mengganggu orang. Sebab itu wujudnya kain telekong tu, kain untuk solat. Sebab Nabi sendiri pun bila nak solat ada pakaiannya. Kan, jadi wanita-wanita pun kalau ada pakaian khusus untuk solat, itu adalah lebih baik. Tapi sah je, tak ada masalah asalkan longgar semua. Cuma saya risau bila kelonggaran ni diberikan, memang ada kelonggaran ni. Memang boleh pun. Ada yang minta maaf ya, saya sebut dia R&R ni sebab kita akan jumpa ramai orang yang on the way. Jadi dia semayang tu pakai dengan seluar jeans apa, jadi ketat lah pula. Nampak bentuk pinggul, punggul apa semua tu, jadi menampakkan aurat ketika solat. Boleh jatuh tak sah solat. Jadi kena jaga aurat, tu paling utamalah. Sebab itu kalau kita nak tahu kita ni tutup aurat dengan sempurna atau tidak, adakah pakaian kita boleh terus bawa solat? Itulah soalannya. Kalau pakaian kita pakai hari ini boleh bawa solat, maka pakaian kita menepati kehendak syarak. Sebab pakaian wanita ini sebagaimana dia solat, itulah pakaiannya. Tapi kalau bila nak solat kita kena tambah lagi pakaian lain, kita maksudnya tak lengkap lagi pakaian kita untuk solat, maka kita sedar bahawa pakaian kita tidak menepati syarat. Okey.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang kita bincang. Kita wajib menegakkan kaki dan melipatkan jari jemari sekadar termampu. Sekiranya tidak, solat tersebut dianggap batal menurut pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Nak katanya tegakkan kaki ketika sujud tu, tegakkan kaki ketika sujud dan melipatkan hujung jari ke depan tu, dalam mazhab Syafi'i kita wajib, kalau tak sah. Yang suami saya tunjuk bila solat tu tegak dan lipatkan sikit hujung jari tadi tu, wajib. Okey. Ketika kita wajib menegakkan kaki kita dan melipatkan jari jemari kita sekadar termampu. Sekiranya tidak, solat tersebut dianggap batal menurut pendapat muktamad mazhab Asy-Syafi'i. Yang dikira pada kaki ialah bahagian dalam jari jemari, bahagian dalam, bukan jari bahagian luar. Kalau bahagian luar, itu yang saya sebut leweh tadi tu, dia melewehkan kaki dia. Perempuan lelaki sama. Perempuan lelaki sama. Jadi kalau leweh, maksudnya itu bahagian luar jari, bahagian dalam jari. Itu yang dimasukkan dalam mazhab Syafi'i kita. Cik kena tunjuk lagi sekali. Boleh cik ya, walaupun tak ada wuduk. Okey. Subhanallah. Yang ni kena bagi perhatian muslimin muslimat. Saya harap boleh nampak ya. Okey, encik boleh sujud. Satu ni. Okey. Ini maksudnya meluruskan, menegakkan kaki, dan yang dimaksudkan, yang dikira pada kaki ialah bahagian dalam jari jemari. Artinya kena lipat. Bukan tangan anda, tangan cik, tangan ke depan. Okey, tangan ke depan. Maksudnya kena tegak dan jari ni, jari dalam ni, jari dalam. Jari dalam ini, subhanallah, artinya kena lipat. Bukan sekadar ditegakkan namun tidak dilipat. Apatah lagi jika langsung tidak mengangkat kaki sebagaimana dilakukan oleh sebahagian jemaah. Okey, subhanallah. Ini mazhab Syafi'i kita wajib macam ni. Kalau tak sah. Okey, cuba encik sujud. Cuba encik sujud. Okey, jadi kalau dileweh ke belakang, kalau ke belakang, ini dah jadi tak tegak dan ini bahagian luar. Macam tu. Tak boleh macam ni tuan-puan sekalian. Nampak ke tak? Kaki. Okey, dah faham ya? Masya Allah. Ini tegak, lepas tu jari kena lipat. Ini mazhab Syafi'i kita wajib macam ni. Sebab yang diwajibkan dimasukkan tegak adalah hujung jari kita ni, bahagian dalam. Bahagian dalam itu perlu dilipat. Kena lipat. Jadi macam tu. Ya, kena lipat. Jadi macam ni. Okey. Ini barulah menempati mazhab Syafi'i kita. Okey. Encik bagus encik buat macam ni. Cuba encik buat leweh. Macam ni, maksudnya ramai juga yang solat buat kaki macam ni. Maksudnya ini tak tegak ni, tak menegakkan kaki dan dia sujud di atas belakang jari. Ini kan jari belakang. Maksudnya jari belakang yang duduk di atas tempat sujud. So, encik betul kan? Macam tu. Kita perlu macam ni. Ini mazhab muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Okey, baik-baik. Cik dah boleh cik. Main. Kesian pula cik suami. Menurut pendapat muktabar dan mazhab Syafi'i dan pendapat kebanyakan ulama dan 3 mazhab lain, sujud itu okey. Namun begitu, itu hanya pendapat muktamad. Itu adalah pendapat muktamad dalam mazhab kita. Kita mestilah terbuka dan meraihkan kebahagiaan mazhab, khususnya berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Menurut pendapat muktabar dan mazhab Syafi'i dan pendapat kebanyakan ulama dalam 3 mazhab lain, sujud itu sudah dikira sah. Menegakkan kaki dan melipatkan jari jemari ketika sujud ialah sunat menurut mazhab Hanafi seperti dijelaskan oleh Al-Kasani. Okey. Maliki mensyaratkan sah sujud dengan hanya meletakkan sebahagian dahi, artinya anggota lain hanya sunat. Al-Buti sekian-sekian. Jadi, yang terbaik memanglah ditegakkan dan dilipat jari jemari seboleh mungkin agar semua jari itu menghadap kiblat. Macam kita tunjuk tu. Okey, rumusan kita mesti belajar meraihkan pelbagai mazhab. Kaedah sujud yang terbaik adalah merapatkan ke 8 anggota badan, anggota badan termasuk hidung. Dan kita mampu menegakkan kaki serta melipatkan jari jemari semampu mungkin. Subhanallah. Muslimin muslimat. Sebab itulah dalam bab ini bila kita belajar, kita rasa berlapang dada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk menegakkan kaki dan tegakkan kaki dan melipatkan jari jemari seperti yang kita tunjuk, maka ia masih dikira sah
berdasarkan mazhab lain. Tapi kalau ikut muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Wajib tegak dan wajib lipatkan jari tu ke dalam seperti mana yang ditunjukkan. Maksud kena tegak. Tapi berdasarkan mazhab lain, yang penting kaki tu cecah tempat sujud, cecah lantai. Sama ada kaki dia ke belakang ke, kaki dia gitu ke, kaki ni, asalkan kaki tu cecah, dah dikira sah. So itu kita akan jumpa ada orang solat begini. Tetapi untuk kita mendapat kesempurnaan sujud, untuk mendapat kesempurnaan solat, kita sedaya upaya cuba untuk sujud dalam keadaan kaki kita itu macam ditunjukkan oleh encik suami tadi, dalam keadaan tegak dan dilipatkan jari jemari ke hadapan.